رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Salam sejahtera, salam Ramadan dan salam keberkatan. Barakillahu ma'ana fi syahri Ramadan. Barakillahu ma'ana fi syahri Ramadan. Barakillahu ma'ana fi syahri Ramadan. Alhamdulillah, bersyukur kita bertemu kembali dalam channel media bersama Mahat Johor dalam Semarak Ramadan. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama menghayati satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni adam lahu al-hasanatu bi ashri amsalha ila sab'i mi'ati di'. Qala Allah subhanahu wa ta'ala illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Lis-shaimi farhatan, farhatun inda fitr wa farhatun inda liqa'i rabbi wa la khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil misik atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, sesungguhnya setiap amalan anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri. Dengan satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 10 hingga 700 kali ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, kerana sesungguhnya puasa adalah bahagian untukku dan akulah yang layak memberi balasan kepadanya. Sesungguhnya hamba-Ku ini telah meninggalkan keinginannya, syahwatnya, makannya, minumnya semata-mata kerana-Ku. Lalu bagi yang berpuasa itu ada dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan yang kedua kegembiraan ketika menemui penciptanya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih wangi di sisi Allah SWT berbanding dengan haruman kasturi. Apabila kita menghayati ayat ini, lalu Sayyidina Abu Bakar menyatakan bahawa semua amal ibadat itu ada janji Allah akan balasannya. Antara 10 al-hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan digandakan sebanyak 10 kali ganda, dan ada yang digandakan sehingga 700 kali ganda. Namun begitu, apabila datangnya bulan Ramadan, khususnya dalam membicarakan soal ibadat puasa itu, kata Allah, wa ana ajzi bihi, akulah sahaja yang layak untuk memberi balasan atas amal ibadat puasa itu. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Taubah ayat yang ke-120, antara lain membawa maksud, sesungguhnya perkara sedemikian adalah kerana mereka itu tidak ditimpa dahaga, mereka itu akan datang dengan penat lelahnya, mereka itu akan lapar dalam perjuangannya di jalan Allah, iaitu tak kala mereka berpuasa, dan mereka itu juga tidak mendatangkan sesuatu perkara perbuatan sama ada lisan atau tingkah laku perangainya, tindakannya dari segi panca inderanya
tangannya, matanya, kakinya, telinga dan sebagainya, sehingga mana perbuatannya itu menimbulkan kemarahan orang-orang yang berada di sekelilingnya, melainkan kesemuanya itu ditulis bagi mereka sebagai amalan yang soleh. Sesungguhnya Allah tidak mensia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Justru apabila kita berpuasa, maka pastikanlah, berusahalah dan bersabarlah. Untuk apa? Untuk menjaga lisan kita. Al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang yang apabila bersama kita merasa selamat sejahtera daripada lisannya, tutur bicaranya, wa ima, ia tidak menggunakan tutur bicara, tetapi ia menggunakan gadget-gadget yang berada di tangan, dengan salinan, fotokopi, paste, share dan sebagainya dalam mana-mana media elektronik dan media-media gadget ini, sehingga mana ia boleh menimbulkan rasa terkucil, ketidakpuasan, terguris dan sebagainya. Jadi apabila kita berada dalam bulan Ramadan ini, maka untuk mendapat pahala yang sebaik-baik, setinggi-tinggi maqam di sisi Allah SWT, maka pastikan kita menjaga dua perkara ini. Yang pertama, lisan mulut kita, tutur bicara kita, wa ima dengan segala apa cara sekalipun, dan yang kedua, tingkah laku perbuatan kita. Maka justru kita akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berkata Imam Nahai, sesungguhnya sesiapa yang berpuasa sehari di bulan Ramadan, ganjaran pahalanya jauh lebih baik daripada 1000 hari. Yang ini tak kala ia bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Dan sebaik-baik zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikirlah kalimah la ilaha illallah. Jikanya kesemua zikir-zikir munajat ini, dan terutama dia dapat membaca, mengaji Al-Quran sepanjang bulan Ramadan, itu jauh lebih baik 1000 ganjaran pahala di sisi Allah SWT di bulan yang penuh mulia ini. Dan sesungguhnya orang yang mengerjakan satu rakaat solat dalam bulan Ramadan jauh lebih baik berbanding ia melakukan 1000 rakaat dalam bulan-bulan yang lain. Banyak dalil, banyak hujah, banyak nas yang menyatakan antara lainnya, bersiapa yang mengerjakan solat fardu maka digandakan baginya sebanyak 10 kali ganda solat fardu. Bersiapa yang mengerjakan solat sunat maka digandakan baginya pahala seperti mana ia mengerjakan solat fardu. Dan berarti kata kita mencari ganjaran pahala ini, dan fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan. Lalu kita lihat satu hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lainnya berbunyi, salatu fi masjidi hadza khairun min alfi salat fi ma siwa min al-masjid lil masjidil haram, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baru maksud, barang siapa yang mengerjakan solat di masjid ke ini, maka baginya lebih baik daripada 1000 kali solat di masjid lain melainkan Masjidil Haram. Ini kata ulama membawa maksud, digalakkan, dianjurkan kita di mana saja kita berada, di bumi bertuah mana saja kita bertandang, maka ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk mengerjakan solat di mana? Di rumah-rumah Allah. Sekiranya kita tidak upaya mengerjakan umrah di bulan Ramadan, kiranya kita tak upaya di Masjid Nabawi, kiranya kita tidak upaya di Masjid Al-Aqsa, maka ambillah rumah-rumah Allah, masjidnya, suraunya, barasahnya. Wa ima kerana keuzuran sekalipun dapat mengerjakan solat secara berjamaah ataupun individu kerana keuzuran dan halangan di rumah itu, jauh lebih baik dituntut di bulan Ramadan itu, kerana puasa itu siangnya berpuasa dan malamnya berqiyamul lail. Lalu ditanya, ya Rasulullah, adakah qiyamul lail itu bermaksud bangun malam, tahajud, witir dan sebagainya? Bahkan kata Rasulullah, berqiyamul lail di bulan Ramadan itu iaitu dengan kamu mengerjakan solat tarawih.
afdalnya, utamanya kalau dapat mengerjakan solat berjamaah. Jauh lebih baik kalau dapat mengerjakan secara berjamaah di masjid rumah-rumah Allah. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, sedang menonton, sedang dengar sekalian, insya-Allah sekalian, sebenarnya datangnya Ramadan itu Allah memanggil kita, Allah menyuruh kita, Allah memanggil kita, Allah menyuruh kita. Untuk apa? Untuk kembali kepadanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu rida, Allah rida. Fadkhuli fi ibadi, maka kerjakanlah amal ibadat, kembalilah kepadaku. Wadkhuli jannati, maka masuklah kamu dalam syurgaku. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Justru ia tidak ada sesuatu perkara yang menggembirakan khulasatul qaul, kesimpulan akhir kalam kita pada hari yang berbahagia ini, iaitu ingat, yang pertama, Allah jua sebaik-baik ganjaran untuk ibadah puasa kita. Allah jua. Yang kedua, perlu beringat, bila kamu puasa, maka jagalah syahwatmu, keinginanmu yang melampau-lampau, makan minummu, berpuasalah ke seluruh anggota badanmu, ya, matamu, telingamu, hidungmu, mulutmu, anggota fizikalmu, kerana di situ ada ganjarannya, iaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah SWT, kesabaran untuk menjaga diri dari melakukan maksiat, dan kesabaran untuk benar-benar takarrub dengan Allah SWT. Dan yang ketiga, buat akhirnya, ya, datangkanlah kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa, dan kegembiraan ketika bertemu Allah. Di mana? Di tempat-tempat sujudnya, di tempat-tempat ibadatnya. Dan ingatlah bahawa dalam erti kata kita beribadat, apa kata Umar Khattab? Beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati sebentar lagi, dan bekerja, beramallah bersungguh-sungguh seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Setakat di sini dahulu, sehingga bertemu kembali. Barakallahu lana fi syahri Ramadan, barakallahu lana fi syahri Ramadan, barakallahu lana fi syahri Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim fa'fu anna ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masalamah, ila liqa.